warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Sejak di alam roh hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ma'rifatullah, dan nikmat di mana Allah memberikan kepada kita hidup di mana kita mengetahui hidup kita ini adalah penceritaan dan kisah-kisah yang Allah nak tajalikan keesaan dan keagungan dirinya. Tidak lain apabila kita mengetahui inilah nikmat yang paling besar. Kerana kebanyakan daripada kita ini kebanyakan hanya mengetahui setiap yang kita lakukan amalan adalah kita bersandarkan atas permohonan kita kepada Allah, iaitu kita hendakkan dibalasi ataupun kita nakkan syurga, kita minta dijauhkan daripada azab neraka. Maka itu belum lagi sampai kepada tahap kesempurnaan keikhlasan. Hanya kita mengarahkan kepada Allah supaya diri kita ini diberikan balasan syurga. Itu menunjukkan kejahilan. Itu menunjukkan masih lagi ada kesyirikan di dalam kita menyembah Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam kita beribadah, kita masih lagi mempersekutukan Allah dalam beribadah. Bukannya Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita melakukan ibadah, tetapi jangan bersandar kepada ibadah itu kepada kita, keakuan diri kita. Maka itu Allah tidak mahu kalau ada sikit pun keakuan kita, maka masih lagi tidak suci, maka Allah Maha Suci, Allah tak akan menerima ada sedikit pun kekotoran ataupun keakuan diri. Maka Allah mahu menerima amalan-amalan yang suci. Suci itu adalah kita tidak merasa ada bahagian kita dalam kita melakukan ibadah. Kita tidak mahu mengimbal ataupun kita nak apa imbalan yang Allah nak beri pada kita dalam beribadah. Ini yang sekarang berlaku dalam kehidupan kita. Kita telah diberikan sesuatu ibadah atau melakukan satu ibadah, tetapi kita ni kebanyakannya berkata kita beribadah ni akan dibalasi ataupun fadilat, ganjaran ini kalau kita buat akan mendapat ini, kita beramal ini akan mendapat ini. Ini berlaku dalam keadaan zaman akhir zaman kita ni. Jadi kita pula dah terlebih sangat. Bila diceritakan tentang sesuatu amalan yang kita lakukan, mesti kita nakkan apa
imbalan yang Allah nak bagi, ataupun imbalan ni sesuai tak. Bila imbalan tu sesuai, maka kita lakukan tu, kita memandang kepada imbalan itu tadi. Ini menyebabkan kita tertipu. Masih lagi kita ni di peringkat iaitu golongan orang-orang awam dipanggil, golongan orang-orang syariat yang masih lagi berada di dalam keadaan kesyirikan, berada di dalam keadaan terumbang-ambing lagi. Masih lagi kakinya sebelah kaki ke laut, sebelah kakinya ke laut, sebelah kaki ke darat. Maka tidak ke mana-mana lagi. Muzabzabina baina zalik. Dia tidak kaki dia ke laut sebelah, maknanya tidak ke mana-mana. Ni golongan-golongan orang yang rugi. Yang makin banyak ilmu pelajaran yang dia pelajari, makin banyak dia gambarkan upah yang dia dapat. Tersilapnya, ya. Jadi kita jangan duduk di situ. Beramal, tetapi kita kena pergi lebih ke depan lagi, iaitu kita dudukkan hakikat wal ma'rifatnya. Kita melakukan ibadah benar-benar telah disucikan oleh Allah, iaitu dialah yang melakukan. Ya, contoh kita membaca Al-Fatihah je. Kita kata, contoh kita ambil ayat Iya ataupun Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, kalau orang syariat mengatakan Allah tu menguasai di hari pembalasan. Orang-orang awam ni tahu terjemah dia. Allah tu menguasai hari pembalasan yang dia nampak di padang mahsyar nanti. Dia tak rasakan bahawa Malik Yaumiddin yang dia tu sendiri cakap atas kita berkata tu Malik Yaumiddin tu tadi. Kalau hakikat wal ma'rifatnya, mana kita dah lebur. Kita maknanya dialah yang menguasai kita dan menguasai semua hari-hari apa pun. Sejak pertama ciptaan ada hari tu, kita pun tak tahu hari tu bila terjadinya awalnya. Tanpa permulaan kita pun tak tahu hari tu sendiri. Tak payahlah kaji Allah tu. Hari pun kita tak tahu bila dia mula. Dan dia berjalan terus hari itu. Hari-hari itu semua berada di dalam kekuasaan Malik. Kerajaan maknanya Malik. Kekuasaan Allah. Jadi kalau kita mengambil kefahaman dari segi syariat, orang awam syariat, kita akan katakan Allah tu ada di hari pembalasan tu nanti dia akan. Sekarang ni, dulu pun semua di dalam Malik. Yaum, hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buta. Kita menyebut selalu Malik Yaumiddin, tapi kita buta di Allah ni. Sekarang ni Allah ni sekarang menyaksikan. Maknanya kita tak menyaksikan. Kita menyaksikan apa? Menyaksikan dia tu jauh di hari yang pembalasan yang jauh. Itu pun Fatihah kita Malik Yaumiddin pun masih lagi taraf yang mana kita masih ada keadaan jahil tentang Allah. Maka macam mana khusyuk solat kita tu tadi? Ayat Al-Fatihah tu kalau batal kita tak faham tu, kita menerka Allah Subhanahu Wa Taala tu, menganggap Allah Taala tu berada di padang mahsyar, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sejak penciptaan awal masa pun Allah, dan sampai bila-bila pun Allah sentiasa dia Maliki Yaumiddin. Jadi kalau kita faham, kita sebut Maliki Yaumiddin, bergetar hati kita. Sebab kita sendiri tak memiliki apa-apa kekuasaan di setiap saat dan detik. Setiap detik dan saat hidup kita ni tak ada kekuasaan kita. Yang ada adalah kekuasaan Allah. Jadi bila kita dah dapat rasa begitu, maka setiap kita percakapan kita, ingatan kita selalu rasakan dia aja yang berkuasa. Pendengaran kita, apa lagi? Pernapasan hidup kita, napas kita turun naik, rohani kita, semua diseliputi oleh, semua meliputi wa huwa bikulli syai'in qadir.
meliputi kekuasaan Allah tu atas sekalian diri kita dan sekalian alam ini semua. Malik Yaumiddin. Kalau kita selepas solat kita masih lagi nampak ada kekuasaan-kekuasaan lain, maka menunjukkan kita masih lagi solat kita belum lagi mencapai tahap inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bilanya nak kita dapat solat yang sebegitu? Ataupun kita ini solatnya main-main je ke? Solat orang main-main ni, solat budak-budak punya solat lah. Kita sampai bila kita dah berumur berapa, dah makin meningkat. Nanti kalau kita nanti orang main-mainkan kita, kita marah. Kita marah, jangan main-main. Aku betul-betul ni serius. Tapi bila kita dengan Allah tak serius, tak sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, di dalam solat aja menunjukkan. Kalau dalam solat pun dah tak sungguh-sungguh, kat luar lagi lah. Kalau dengan Allah pun kita membohong dalam solat, di luar lagi banyak lagi kita bohong lagi tu. Kalau kat dalam solat kita dusta, kita Malik Yaumiddin, kita tak faham Allah tu menguasai setiap saat-saat sejak dulu, bila-bila pun. Yaum Malik Yaumiddin, segala-galanya dia menguasai. Tetapi sebaliknya dalam solat tu sendiri kita tak faham Allah menguasai setiap segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in qadir, maka kita tak dapatlah khusyuk wa tawaduk dalam solat. Bila tak dapat khusyuk wa tawaduk dalam solat, maknanya kita tak dapat, maknanya merasakan dalam solat tu sendiri. Tumpuan-tumpuan kita di waktu solat tu kan tumpuan-tumpuan kita. Nak betul kita serahkan betul-betul hidup kita. Inna solati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi. Bila tu mana sungguh-sungguh serahkan balik. Memang kita tak ada apa benda pun. Tapi kita iftitah kita, kita orang kata berikrar di hadapan Allah sebelum membaca Al-Fatihah. Ikrar kita pun membohong dah. Macam mana nak dapat taraf solat yang sempurna? Bila solat kita tak sempurna, tak adalah kejayaan. Tak ada kejayaan, mudahlah iblis, Yahudi, orang Yahudi, semua makhluk Allah tu mudah menewaskan kita. Sebab kita sendiri tewas dengan nafsu kita sendiri. Kita main-main tak sungguh-sungguh dengan Allah. Sebabnya punca tak kenal diri, tak kenal Allah. Tak mau belajar kenal diri, kenal Allah. Sebut aja nama Allah banyak-banyak. Tapi masih lagi dalam keadaan lalai. Tak dapat menghadirkan Allah di dalam solat itu. Maknanya Allah tu yang sentiasa hadir, kita sendiri tak menghadirkan. Allah itu maha hadir, maha segala-galanya, sentiasa menyaksikan kita. Kita pula tak menyaksikan Allah. Beratlah kita ni. Berat benar dah. Jadi jenis pelajaran-pelajaran kita ni, tak mahu kita ni mengenal Allah. Padahal Rasulullah SAW disuruh oleh Allah SWT, 124,000 nabi-nabi, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memperkenalkan Allah dulu. Dengan nyata dan jelas. Nabi-nabi itu yang terlebih dahulu mengenal Allah. Dia tahu bila dia kenal, dia cinta pada Allah, dia tak akan merasa ada keakuan diri. Beres, selesai dah para nabi semua. Para wali Allah, beres dah. Sampai ke kita tak. Ulama-ulama kita, ustaz-ustaz, orang cerdik pandai, tidak selalu menumpukan daripada anak tu kecil sampai darjah 1, naik menengah, naik universiti pun masih lagi jahil tentang Allah. Hanya dibagi alim tentang ilmu. Tak dibagi alim tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang paling penting Rasulullah diutus untuk dibagi alim tentang Allah dahulu. Bila kita alim pada Allah Ta'ala, yang lain-lain akan jadi alim juga. Tapi kalau kita ambil alim yang lain-lain selain Allah, kita akan alim itu dan kita jahil tentang Allah, kita boleh membohong Allah maknanya ibaratnya. Kita main-mainkan dengan Allah SWT. Dengan ilmu yang kita ada. Tapi kalau kita ada alim dengan Allah Ta'ala, kita tak berani nak merubah ilmu-ilmu yang kita dapat selain daripada ilmu Allah SWT. Jadi perhatikanlah sekarang ini. Ini masalah ni makin besar kalau dibiarkan. Dibiarkan umat Muhammad ni dibiarkan tak kenal diri, tak kenal Allah. Inilah jadi dia. Inilah keputusan yang kita tengok sekarang ni.
Manusia dah tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah. Tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berdetik dalam solat tu lalai ke, tak ada rasa takut. Nak ditegakkan konon-konon hukum halal dan haram. Mahkamah ni menghukum. Tapi masih banyak orang buat maksiat lagi. Masih lagi orang buat kesyirikan lagi. Tak ada jalan lain. Rasulullah bawa kenalkan Allah dulu. Biar manusia tu dalam diri dia takut kepada Allah. Tak payah pakai CCTV dah. Tak payah dah pakai undang-undang yang lain ni. Bila manusia ni tadi, bila dia terjadi yang bersifat tak kenal diri, tak kenal Allah ni, maka adakan undang-undang. Jadi jangan kita pegang undang-undang dulu. Kita berpegang kenal diri, kenal Allah, takut dia kepada Allah. Malu dia kepada Allah tu yang nak ditanamkan. Nanti hukum kita boleh rubah hukum. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal sekarang ni. Tu. Kita pun bukan mengikut undang-undang Islam pun betul sekarang ni. Di Malaysia ke, di mana-mana pun. Yang kita ikut undang-undang tetap undang-undang Yahudi. Kalau betul-betul ikut undang-undang Islam pun tak terikut juga kita. Jadi sebenarnya itulah saya cakap tadi. Tak ada jalan lain. Nabi dah bagi tahu, kenal Allah, kenal diri. Bila kita kenal diri, kita kenal Allah, barulah kita sendiri dah takut. Kita dah sendiri malu. Kita dah sendiri berbuat sesuatu ibadah betul-betul. Suci, murni, ikhlas, semata-mata lillahi ta'ala. Baru betul disebut lillahi ta'ala tu kita betul-betul. Hidupku, solatku, ibadahku, matiku, lillah kerana Engkau ya Allah. Betul kita buktikan di dalam solat, di luar solat. Itu ikrar pun kita pegang dah. Bukan sekadar sebutnya inna solati wa nusuki. Lancar kita tahu. Tapi bila di luar solat, tak. Kita bukan lillahi ta'ala. Sebab kita pun tak kenal Allah, nak lillahi ta'ala macam mana? Kita di dalam solat membohong, masih lagi tak ada perasaan malu dengan Allah tu, tak rasa takut. Nabi Muhammad SAW bergetar hati dia. Bila nak rasa ada keakuan diri, bergetar. Takut kepada Allah. Nak masuk ada keakuan diri tu, nak masuk belum masuk. Ya. Bila ingat kepada Allah ni, Rasulullah SAW ketika solat tenang setenang-tenangnya. Ya. Tak hirau yang lain dah. Betul-betul dengan Allah asyik tu. Solat tu asyik. Solat tu mi'raj. Mi'raj tu sampai pada Allah. Sampai pada Allah asyik, lebur. Sedap, nikmat. Tak ada yang lebih nikmat lagi. Maknanya solat tu. Kita kembali kepada Allah. Duduk dengan Allah. Maknanya kita tak ada, yang adanya Allah. Itu yang paling nikmat. Maha sempurna, asyiknya. Tapi kita tak dapat di situ. Kita dapat upah ganjaran. Balik upah ganjaran, dijauhkan daripada neraka. Macamlah syurga neraka milik kita. Kita nak arah-arahkan Allah, aku buat ibadah ni, nanti kau bagi syurga ya Allah. Kita nak arah Allah. Siapa kita? Kita ni siapa nak arah Allah? Itu punlah gagal lah. Bukan tak boleh minta syurga, tapi gagal lah kita. Kita tahu kita minta tu jadi syurga dengan Allah tu, Allah dah bagi tahu dah. Semua nikmat-nikmat yang ada tu semua untuk engkau wahai hamba-Ku. Allah Ta'ala kata. Dan sesungguhnya engkau tu untuk aku. Jadi kita tak faham pergi minta lagi benda-benda yang macam tu. Dan memang Allah dah janji memang untuk engkau syurga tu. Yang kau pergi minta lagi buat apa? Bukan saya cakap tak boleh minta. Tapi kena fahamlah yang Allah kata engkau tu betul-betul kepada aku. Jangan lagi ada fikiran lain. Sebab tu dah semua untuk engkau. Kita ni pasal tak kenal jadi jahil, begitulah sempat. Dah tentu-tentu Allah bagi nikmat surga untuk kita. Jelas-jelas kita pergi cari lagi, pergi minta lagi. Sehingga kan kita lupa siapa yang punya surga tu tadi. Siapa yang punya neraka sampai kita ni jadi biadab dengan Allah. Jadi apa orang kata? Kurang orang kata kurang diajar. Makna kurang diajar tentang Allah. Maka kita boleh berani minta pada Allah yang dah memang hak kita, Allah dah janji kan. Tu tadi. Jangan kita begitu. Makna kita kena cari pembimbing rohani yang betul-betul. Baik siapa kita agung, kita raja, kita pemimpin dunia ke. Kita ni sebawah-bawah, serendah-rendah orang awam ke katakan. Kita tetap juga nak cari, nak kenal Tuhan kita. Jangan sampai kita hanya sebut aja nama Allah,
tapi kita tak bergetar hati kita sebab tak kenal siapa yang bagi kita ni, suruh kita sebut nama dia tu. Mulianya, maha tinggi Allah, maha sempurna Allah, maha kasih sayang Allah, maha lemah lembut Allah. Macam-macam di dalam kita menyebut nama Allah tu, bermacam-macam. Ada di dalam nama-nama Allah tu. Allah tu esa, tapi berbagai-bagai sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat rahmat, pengasih, penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebut tu, kita tak berdasiasat, maka kita sebut nama Allah tak terasa lah. Tak terasa. Tapi kalau kita sentiasa rasakan, kita lihat satu benda je kita dah nampak dah. Tafakaru, kita fikirkan. Ini cokodok pisang ni, ada tepung. Tepung ni nak tumbuh 4 bulan baru jadi matang tepung gandum. Dalam ni ada gula merah, dalam ni ada pisang dia tahu. Pisang ni dia nak tumbuh berapa bulan pula lagi. Semua ni Allah yang tumbuhkan. Esakan Allah makanan tu kita sebut dulu, ingat dulu. Baru kita hargai bila kita makan cokodok pisang tu, terasa nikmat tu, kita rasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita esakan dah tu. Kalau tidak, kita tak kenal ni. Tepung nama, pisang nama, gula merah ada dalam tu nama, atau gula pasir ada nama. Semua nama-nama tu bersifat. Sifat-sifatnya adalah yang menumbuhkan tu tadi, tak lain. Jadi kita tahu ini makanan rezeki daripada Allah. Rezeki pada Allah, kita makan, kita makrifatkan yang daripada Allah, dan kita mengangkat tangan kita, kudratullah, menyuapkan ke mulut kita rezeki Allah tu tadi, suapan kasih sayang Allah masuk ke mulut kita, Allah suapkan. Kita kata alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau suapkan. Bila kita makrifatkan makanan yang kita makrifatkan, bahawa suapan yang suap ke mulut kita itu adalah suapan rahmat kasih sayang Allah, maka tumbuhnya darah daging makanan yang dimakrifatkan daripada sisi Allah, maka darah daging kita tumbuh tidak akan berbuatkan kita bermaksiat kepada Allah, dan kita sentiasa khusyuk wa tawaduk, sentiasa merasakan nikmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa asyik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menjadi takut kalau kita lupa kepada Allah. Darah daging yang tumbuh daripada situ tadi. Itu aja kita amalkan, kita dah dapat bawa dalam setiap kehidupan kita, bahawa tak lain nikmatnya berkehidupan dengan Allah. Itu satu bab aja kita amalkan, dia akan bawa kita kepada zadathum imanau. Allah menambahkan lagi iman kita setelah kita rasakan betul-betul, ni ibadah ni orang lain 60 tahun ibadah tanpa ia kenal Allah, dengan orang yang beribadah dikenal Allah satu saat. Dia sekali dia makrifatkan, dia makan daripada tangan suapan Allah yang suapkan kasih sayang, dia lebih berat lagi timbangan dia tu sesaat daripada orang yang beribadah 60 tahun tanpa ia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab orang yang menyebut nama Allah dengan dia tak kenal Allah, dia sebut Allah tu sebab apa? Dia nak sesuatu daripada Allah. Dengan orang yang sebut nama Allah kerana asyik kepada Allah, lain beza dia, tak sama. Allah Ta'ala kata jauh beza. La yastaun. Perbezaan orang mukmin. Orang mukmin ni para rasul, para nabi, wali Allah, arifin billah. Mereka ni kenal Allah, disebut bergetar hati dia. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin, para rasul lah tu orang mukmin, para nabi lah tu orang mukmin, wali-wali Allah orang mukmin, wa arif billah orang mukmin. Dia ni Allah Taala kata aku bersumpah, dia ni orang mukmin, bila dia sebut nama aku, dalam hatinya pun dia bergetar, takut, rindu, asyik dengan Allah. Di hatinya tu dia bergetar. Bukan luar, bukan dia buat-buat.
dalam dia tu bergetar, rindu, takut, malu kalau dia buat silap kepada Allah. Malu kalau dalam solat tu tadi berdetik ada rasa keakuan diri. Malu, takut. Tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tidak berpaling. Jadi mengapa dia tu nak berpaling? Takutnya tu, bergetarnya, sampaikan tadi, ya Allah, kita ingat dia macam terkena sawan ataupun terkena macam stroke, ataupun orang kena apalah, tak sedar diri, histeria. Dia kena rasuk ke? Bukan. Macam kena rasuk? Ya, ni bukan. Orang arif billah ni, dia bukan kena rasuk. Kalau dia terasa ada keakuan, terasa silap, dia, ya Allah, dia punya menyesal, dia punya, ya Allah, tak tahu nak cakap. Ya. Menggigil-gigil, dia menahan ketakutan dengan Allah, ada rasa keakuan diri tu. Kita tidak. Bila kita tak mengaji ni, kita tak faham. Kita kata dia ni golongan yang salah jalan lah, golongan yang sesat lah, kita kata dia gitu. Sebab pelajaran yang dia dapat, iaitu mengenal diri, mengenal Allah, tak sama dengan orang-orang fasik ni. Orang sekadar nak sebut nama Allah, tapi dia tak kenal Allah. Fasik. Fasik ni memang. Dia anggap orang-orang yang kenal Allah ni, orang mukmin ni, dia anggap sesat aja, anggap tak betul. Ya? Ada menyalahi, dia akan kata gini, kata gini. Tu tadi. Dia pandang serong, dia pandang pun semacam, dia kata. Ibarat sekarang ni, kita pergi solat di masjid kan. Lepas tu orang lain, orang semua pakai emas, topeng kan, topeng. Orang pakai topeng semua, kita tak pakai topeng. Macam mana orang pandang kita? Daripada imam, Bilal, Siak, semua anggota-anggota JK Masjid dan jemaah masjid ke, semua pandang kita semacam je. Rupanya pasal tak pakai emas. Macam salah tu salah besar sangat. Bila kau solat tu tak khusyuk, tak apa, kita tak ada rasa tu besar sangat. Padahal itu lebih besar lagi. Sebab pakai emas ni sebenarnya ini arahan daripada ketua Yahudi, maknanya agama Yahudi menyuruh kita memakai topeng. Dia nakkan kita ni orang Islam tak ada rasa berkasih sayang. Sampai kesian yang tua-tua ni pakai topeng. Ya Allah, pakai topeng emas dulu. Rukun sujud dah hilang. Rukun sujud ada 7 kan. Dahi dan hidung. Tak cecah lah hidung. Dia tutup dengan hidung sekali. Dahi tak dengan hidung tak kena sujud. Mana boleh? Tak sah. Dah. Gagal dah lah. Tak khusyuk. Lepas tu rukun buat pun tak selesai lagi. Dia teruk kita ni. Diperbodoh-bodohkan oleh tu tadi. Tapi jangan salahkan, kita lah salahkan sebab kita ni tak kenal Allah. Maka tak kenal Allah, orang-orang musuh-musuh kita tak takut dengan kita, tak ada rasa gerun dengan kita. Tak gerun. Iblis pun tak gerun. Setan tak gerun dengan kita. Dia bacalah Quran 30 juzuk pun dia tak takut kita. Tu. Sebab apa? Kita dalam hati kita kolbun kita ni tak betul-betul, maknanya menyebut nama Allah tu bergetar hati kita dengan Allah, kolbun kita. Wajilat qulubuhum. Maka tak bergetar hati kita sebut nama Allah, maka kita akan makhluk tu mudah mengalahkan kita. Maka hidup kita ni sentiasa berada di dalam keadaan, maknanya terkena belitan-belitan iblis, belitan-belitan dajjal, belitan kesebabkan ada keakuan diri tu tadi. Tapi kita tak sedar, kita dah duduk dalam sistem-sistem tu tadi, berlangsung dah mungkin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun pun ada lagi. Sebab kita masih degil lagi. Kita degil. Rasulullah kata, kita ni umat Muhammad ni, kalau yang jenis yang tak mau kenal, tak mau diri, tak mau kenal Allah, degil lah. Sebab dah nampak dah kita punya punca jadi kerosakan adalah kejahilan kita dengan Allah. Itulah punca je. Jadi jangan.
Sebab Allah suruh kita mula-mula sekali, suruh kita kenal dia. Tu. Ubah sistem sekarang ni. Siapa yang nak ubah sistem ni, satu pun saya tak percaya. Daripada atas sampai ke bawah, tinggi ilmu macam mana pun saya tak percaya. Yang saya percaya, nanti Imam Mahdi datang nanti. Dia dah ada dah Imam Mahdi ni. Maknanya itu yang akan tahu. Caranya rahsia. Kalau saya bagi tahu sini nanti, tak apalah, saya bagi tahu itu ialah tak ada jalan lain. Itulah mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, mengenal diri, dia tu yang akan kuat. Sebab dia tak akan pegang yang lain lagi. Dia akan tetap pegang kepada mengesakan Allah, nombor satukan Allah. Imam Mahdi pun datang nanti, dia tetap pegang tu juga. Jadi kita boleh bersama dengan. Jadi sekarang ni kita nak mengalahkan hawa nafsu kita, tak lain adalah jalan dia cari mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah dibodohi ataupun telah ditutupi hijab kita sendiri, iaitu dengan ilmu-ilmu yang kita dah rasa boleh membanggakan kita. Amalan-amalan kita menjadikan kita berasa besar diri. Kita boleh dengan amalan kita menjamin kita ni dapat masuk syurga. Kita menjamin, amalan kita menjamin dijauhkan dari neraka. Kita terlampau sangat confident, yakin. Padahal itu adalah angan-angan. Angan-angan. Kita hanya angan-angan. Sebenarnya yang nyata dan jelasnya, kita harus dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Muhammad SAW nyata dan jelas dia menyampaikan kepada sahabat-sahabat kelilingnya, iaitu dengan nyata dan jelas dapat Allah, lalu dia nak memberikan ilmu pertama kepada sahabat-sahabat ni dan terkelilingnya tadi adalah untuk nyata jelas juga dapat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya sentiasa sahabat-sahabat yang dekatnya sentiasa berhubung langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding ilmu kita sekarang kebanyakan berhubung dengan ilmu yang selain daripada Allah, itu kesyirikan. Hari-hari hidup kita ni kesyirikan, kita tak sedar. Sum'ah lebih bahaya daripada melakukan syirik. Kalau laku syirik kita sedar. Sekarang ni laku syirik tak sedar syirik, itu sum'ah, itu lebih bahaya. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang ini. Siapa yang nak menyedarkan kita ni tadi? Tak lainlah, inilah kita nak cari orang-orang pembimbing rohani, arif bin billah, yang betul-betul dia kenal diri, kenal Allah. Dia saja yang nampak dibukakan pintu-pintu hijab apa yang berlaku pada era zaman penghujung zaman ini. Jelas dia tahu, dan dia tahu musuh-musuh, permainan musuh-musuh Dajjal ni dia nampak daripada jauh lagi. Apa rancangan-rancangan Dajjal, rancangan-rancangan kuncu-kuncu anak murid Dajjal, semuanya Arif bin Billah ni tahu dah. Di tangannya ada kekuasaan yang Allah bagi karamah. Tinggal lagi belum waktunya untuk dikeluarkan karamah tu. Cukup masa tak lama lagi Imam Mahdi keluar, maka pintu karamah akan Allah bukakan. Maka orang yang dah layak menerima karamah akan diturunkan, dianugerahkan. Itu jam. Tak mampu nanti siapa-siapa nak menghadapi orang yang mempunyai karamah daripada Allah tadi. Barulah kita nanti nak duduk belakang dia. Jangan sampai kita menyesal pula nanti. Mengapa daripada dulu aku tak ikut dia? Jadi berubahlah. Tak kira siapa-siapa kita yang dengar YouTube ni, berubahlah. Bukanlah saya cakap ni, saya belagak, saya rasa saya ni hebat. Tak ada. Tak ada kehebatan kita ni. Yang hebat hanya Allah. Cuma nak bagi tahulah, saya kesian sangat. Janganlah duduk terlalu banyak kumpulkan syariat hingga ke makrifat kita, hakikat kita tinggalkan. Sedangkan Nabi suruh keempat-empatnya, kita ambil satu je syariat je. Pelik kita ni. Nabi kata salah satu tinggal pun tak boleh. Engkau tiga kau tinggal, kau ambil syariat dia. Tarikat tak ambil, hakikat tak ambil, makrifat tak ambil. Engkau pegang syariat, kita pegang syariat, sudah. La haula wala quwata illa. Jahil sangat dah. Salah satu tak ada pun tak boleh, ni tiga kau buang. Tu tadi. Jangan ditipu, jangan diperbodohkan.
dengan orang yang cerdik pandai tapi dia jahil tentang Allah. Lebih bahaya lagi daripada orang bodoh. Kalau orang cerdik tapi tak kenal diri, tak kenal Allah, bahaya. Nabi sendiri bagi tahu. Aku takut Dajjal, seram, memang ngeri. Tapi aku ngeri lagi orang cerdik pandai, alim-alim, tetapi dia jahil tentang Allah. Dia jadi jadi buruk perangai dia nanti. Tu tadi. Dia melakukan syirik, dia mengajak orang syirik, dia punca dia daripada dia. Tu tadi. Jadi kita tengok jelas ya, keadaan tu dah makin orang kata dah mungkin dah terjadi dah. Cuma lagi kita ni buat macam belum jadilah. Boleh kita lagi apa. Bagi saya dah jadi dah, berat sangat dah. Manusia kita ni sekarang ni dah terlampau lalai, lengah, macam-macam lagi lah. Jadi kalau biarkan lagi. Ya, dalam satu keluarga pun kita nak tengok. Dalam satu keluarga, ada satu keluarga tu seorang lah yang ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Alhamdulillah lah. Ini kadang-kadang satu keluarga kita nak tengok pun, ya Allah. Satu kampung pun kadang-kadang susah. Ada orang imam pun tak kenal diri, tak kenal Allah. Ngangkat tabir atau ihram, masih lagi rasa dia ada keakuan diri. Masih nak pakai usolli lagi. Oh, kita kena usolli, ingatkan makmum lagi. La haula wala quwata illa billah. Kau nak bagi tahu makmum buat apa, ingatkan lagi. Dah memang makmum pun tahu kan kau nak solat zuhur kan. Kau nak solat maghrib, kau dah qasad ta'arud ta'im kan, dah belajar mengetahui waktu. Kau gila ke tak tahu mengetahui zuhur tu kau kata asar? Takkan tak mengetahui. Pelik ni kata. Dia tak faham. Niat kan tanpa huruf, tanpa perkataan. Tu. Dia tanpa huruf, tanpa perkataan. Cuba kita fikirkan. Niat tu Rasulullah kata tanpa huruf, tanpa perkataan. Maknanya dia tak berhuruf, tak boleh sebut tanpa suara. Jadi datang pada mana? Pada Allah lah. Tu rasa. Rasa tu tadi, niat tu, rasa kita syok dengan Allah, lakukan tu. Hidup kita ni syok. Maknanya rasa best dengan Allah, ngesakan Allah. Itulah dia. Solat tu best, solat tu khusyuk, best, sedap. Tapi kita bila rasa ada keakuan diri, solat tu jadi hancur lah. Jadi berat lah sebab kita ni. Solat ni bukan paksaan. Solat ni bukan wajib. Orang marah saya, apa ni si Haji cakap solat ni bukan wajib lah. Wajib. Solat ni bukan wajib, dengar habis-habis ni. Solat ni bukan wajib, tapi seronok, sedap. Jadi pilih wajib ke? Wajib kan ada tekanan. Kalau seronok tak ada tekanan. Jadi solat ni bukan ada tekanan. Tu saya cakap dia bukan wajib. Dia lebih tinggi daripada wajib, iaitu keseronokan, asyik, khusyuk. Tak nak tinggal macam makan, cukup waktu makan kan makan sedap kan. Jadi solat tu lebih lagi. Ini anugerah yang Rasulullah SAW dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat, untuk kita. Kita jadi beban pula. Bila dah wajib kan, jadi macam tekanan, beban. Tapi bila seronok, tak ada tekanan kita solat. Sebab syok, khusyuk. Tu tadi. Hingga terbawa-bawa khusyuk kita dalam solat, terbawa di luar solat. Sama. Solat kita syok dengan Allah, terbawa di luar solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab apa? Dalam solat sendiri kita dah tak buat keji dan mungkar. Apa keji dan mungkar dalam solat tu? Iaitu keakuan diri. Tak ada dalam solat tu keakuan diri. Yang kita tahu berdiri itu adalah kudratullah. Yang menyebut nama Allah tu Allah. Yang memuji Allah, Allah. Yang tak dengar puji pun pendengaran Allah. Semuanya dalam solat tu kita tumpukan 100%, tak ada kita. Dia yang bergerakkan. Dia asyik dengan dia sendiri. Dia menyebut nama dia sendiri. Dia mendengar, dia memuji diri dia sendiri. Sami Allah uliman hamid. Di situ maknanya khusyuk. Tak ada kita khusyuk. Maka terbawa di luar solat. Tak ada keakuan diri juga. Syoknya kita. Dipanggil solatan daim. Iaitu solat yang berterusan. Jangan pula dapat solat ni berhenti pula solat 5 waktu tu, bukan maksud saya gitu. Maknanya berterusan lah.
Berterusan kita khusyuk wa tawaduk. Mana khusyuk tawaduk ni, tak ada lagi rasa keakuan diri. Itulah khusyuk. Cari-cari buat muka khusyuk, tak khusyuk pun. Yang khusyuk tu bila kau betul kau buat tak ada keakuan diri, dia yang kau rasakan, khusyuk lah tu. Tawaduk kau merendahkan diri serendah-rendahnya hingga kan dialah yang melakukan untuk yang pergerakan-pergerakan tu tadi. Oh best lah. Kita pelantir kat luar solat, kita rasakan kaki kita yang melangkah tu Allah yang gerakkan. Ya Allah, nikmat ni dapat melangkah, ya Allah engkau kuda. Oh nikmat ya Allah, engkau bagi aku lihat ya Allah. Engkau aja ya Allah yang kulihat, tak nampak lain. Sebab kita melihat dengan penglihatan dia, takkan kita nampak yang lain. Bila kita mendengar, ya Allah nikmatnya pendengaran kau yang bagi dengar. Kita tak akan dengar lagi bunyi bising macam mana pun yang masuk dalam telinga kita adalah Allah. Itu saya cakap tadi khusyuk atau tawaduk. Kesan dia daripada solat kita berhasil tadi. Tapi bila solat kita yang jadi fawailun lil musallin allazina solatihim sahun, yang jadi manusia solat dirinya ada. Dirinya ada, usolli lagi aku ya Allah. Aku ini rukuk ya Allah. Lepas solat, Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lah, minta lagi syurga. Allah tu kat mana? Masih jahilnya tadi solat. Masih lagi peringkat orang syariat lagi. Nak minta lagi, minta. Tak rasakan Allah tadi. Tak hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa lagi kau nak ambil syurga apa lagi? Tak, Allah tu tak lebih pada syurga. Tuan punya. Itulah tadi. Kami dia cakap, si Aziz kata jangan minta syurga. Bukan saya cakap minta syurga, ya Allah. Kau tak nampak pemilik syurga tu? Lebih penting pemilik syurga ke syurga. Allah tu kita kena tahu dia jadikan syurga untuk kita faham nikmat tu. Tu sikit nikmat tu aku yang ciptakan. Supaya kau tahu nikmat yang lebih pada syurga tu adalah aku. Dan neraka tu azab. Itu sikit. Kalau kau lupa aku, lebih azab lagi. Itu maksudnya Allah ciptakan syurga dan neraka. Kita masih peringkat lagi orang awam. Dah sampai bila dah nak sampai dah nak mati ke, kita pun masih lagi di itu duduk takut tu. Allah tu kat mana di hidup engkau tu? Di hidup engkau itu satu wujud yang ada hanya Allah tau. Yang kau nak mewujudkan lain yang lain-lain ni, itu nampak sangat kita jahil tentang Allah. Ubahlah perangai-perangai kita ni. Jangan sampailah jadi lalai lah. Orang yang lalai ni berat lah. Lengah pula lagi. Nanti. Inilah. Lalai, lengah. Lama-lama dah dapat istidraj. Wa na'udzubillah. Dan istidraj tak tahu nak boleh buat apa. Ya? Kita sampaikan macam-macam pun dia tak rasa. Dia dah rasa, dia dah syok dengan, dia kata dia dah betul dengan Allah. Padahal lari tajuk dah. Lari tajuk, dia tak rasa dia lari tajuk. Dia tak mengesahkan Allah, dia kata dia rasa dia dah betul lakukan amalan ni. Allah bagi tahu, ini manusia yang serugi-rugi manusia. Dia sangka di hidup dia ni Allah ridho. Padahal Allah tak ridho kehidupan dia sebab dia tak kenal Allah. Nak ridho macam mana? Masih buat sesuatu tu nak kan ganjaran nak tu tak betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terkenalah ni. Umat kita ni pada akhir zaman ni terkena beletan ni lah. Bukalah beletan ni. Jangan kita biarkan dia berbelit lama-lama. Ya, buatlah buka beletan ni. Keluar Al-Fatihah ni, makna Al-Fatihah. Jangan baca dulu Al-Fatihah. Al-Fatihah tu kena faham. Pembuka. Apa yang nak dibuka? Buka betul-betul. Buka betul-betul. Terima yang hak. Buka betul-betul tu Al-Fatihah. Baru baca betul-betul Al-Fatihah tu. Faham, mengerti setiap ayat-ayat Al-Fatihah tu. Bukan maknanya saja. Kita kena faham tu tadi. Kita membaca Al-Fatihah tu, ya Allah, ini ayat yang sangat besar. Kalau kita tak baca dengan menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan dapat nilai Al-Fatihah tu tadi. Kita baca Quran 30 juzuk sekalipun, tapi Al-Fatihah kita tak faham, maka kita tak diterima. Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Sebab apa?
dia kesimpulan ayat Quran tu dia terkandung di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah, cuba bayar. Bukan saya cakap saya ni tak terima orang baca Quran Allah tak, bukan. Maksud saya kita kena bedah siasat ayat tu. Kalau banyak-banyak ayat Quran kita tak bedah siasat, nanti jadi Al-Quran itu akan melaknat orang yang baca Quran tapi dia tak faham apa hukum dalam tu. Ya. Jadi nak membuka Al-Quran tu yang banyak dia punya hikmah tu tadi, perlu Al-Fatihah tu kita kena faham dulu. Dia ibu dia tu. Rasulullah kata Quran ni 6,665 ayat lah katakan. Makna terhimpun di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah tu terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dalam huruf ba. Ba terhimpun dalam huruf titik. Jadi kita tengok, perhatikan. Tadi Al-Fatihah, Quran tu Al-Fatihah. Al-Fatihah tu bagaimana kita bedah siasat dia. Tadi saya dah cakap tadi sedikit tadi. Macam mana yang dibagi tahu Maliki Yaumiddin. Itu pun kita dah berapa tahun baca tu. Berpuluh tahun baca. Maliki Yaumiddin, kita punya pandangan dia menguasai hari pembalasan tu. Kita punya tafsiran kebanyakan mana-mana tafsir menguasai hari pembalasan. Maknanya kita akan minda kita berfikir siapa pun baca tafsir Quran dan tafsir, kita akan nampak hari pembalas jauh sana. Sekarang kita tak nampak Allah Ta'ala seolah-olah. Itu yang berlaku kejahilan kita dengan Allah. Padahal Malik tu sejak waktu bermula sampai bila-bila pun Allah sentiasa Malik. Ya, menguasai hari-hari tu. Kita sentiasa dia yang menguasai kita. Hari-hari semua dia kuasai. Semua ni sekalian alam dikuasai oleh takut kita bila kita faham menyebut Maliki Yaumiddin, bergetar hati kita. Kita nampak semua kekuasaan Allah. Kita pun dikontrol Allah, iblis dikontrol Allah, semuanya malaikat, semua sekalian alam semua di bawah Maliki Yaumiddin. Sejak mula sampai akhir masuk surga, selesai semua tetap Maliki Yaumiddin. Baru kita rasa betul-betul kita betul-betul berdialog, betul-betul merasakan betul-betul hadir Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Dia yang hadir sentiasa. Kita yang lenyap. Semua kita lenyap. Yang hadir sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak bawa dalam kehidupan. Kita sebut Maliki Yaumiddin aja dah pengsan dah kita. Dah lebur dah kita dah. Kalau betul kita faham lah. Tapi tak mengaji macam mana nak cakap Maliki Yaumiddin, kita ingat nanti hari pembalasan. Jauhnya Allah Ta'ala menguasai di sana. Di sini tak kuasai. Itulah pemikiran yang dibawa oleh alim-alim kita sekarang ni. Tak dijelaskan pada masyarakat kita sekarang ni. Bagaimana kekuasaan Allah tu setiap saat detik semua dimiliki Maliki Yaumiddin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Malik tadi. Ya, saya rasa cukup sampai situ dulu, insya-Allah. Kita minta pencerahan yang lain daripada Ustaz Auza'i Al-Masri, Pak Lang dan Syekh Ratib, insya-Allah. Ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم التواب الرحيم. Tiba-tiba tadi saya teringat satu lagu pada zaman
muda-muda dulu. Lagu tu seakan-akan menyimpulkan kuliah tauhid kita, walaupun tak banyak, sikit. Lagu tu dia bunyi lagu ni. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama ilahi, kehendak Allah difahami, tarbiyah Allah berhikmah. Sabar dengan ujian, tanpa hisab akan diganjari. Takat tu je saya ingat. Jadi cantik lagu tu bila menerangkan kepada kita alangkah indah hidup bersama ilahi. Itu perkataan yang pelik sebenarnya, tapi sudah dinyanyikan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kita pun pernah dengar semua lagu tu, dan pernah masyhur semua lagu zaman kita kanak-kanak dulu. Alangkah indah hidup bersama ilahi. Kalau tak dipikirkan dengan akal yang waras, dengan akal syariat semata-mata, kita tak boleh nak fikir macam mana hidup dengan ilahi. Mana dia Allah? Mana dia Allah? Kata Allah transcendent, kata Allah tak berbentuk, kata Allah tak berjirim, tak berjisim. Macam mana kita nak berkehidupan dengan ilahi? Tapi ahli seni ni, hatta tak payah ustaz, kita letak M Nasir sudah dah. Letakkan M Nasir sudah. Nak cerita, benda yang Ustaz Aziz cakap ni, artis pun faham. Artis pun boleh faham. Tapi alangkah pelik bin ajaib, pada hari ini, ilmu yang Ustaz, orang seperti Ustaz Aziz, guru-guru arif billah, yang kempen tentang kemantapan akidah ini, diperlecehkan oleh Ustaz sendiri, diperhinakan oleh para asatizah sendiri, yang pandai baca kitab macam-macam, dilatih daripada kecil untuk baca kitab. Tiba-tiba bila dah dewasa, dah ada tempat, ada kedudukan, dia lupa siapa diri dia. Dia lupa kata dia pernah belajar sifat 20. Dia lupa. Itulah keindahan para ulama arif billah ni. Sifat 20 ni dia mencapah. Dia pegang syariat, dia pegang tarikat, dia pegang hakikat, dia pegang marifat. Sifat 20 ni dia pegang zat, dia pegang sifat, dia pegang af'al, dia pegang infial. Sifat 20 ni berjasa zaman berzaman. Dia dah tibai Mu'tazilah daripada dulu lagi. Sebelum lahirnya Al-Imam, Al-Ansar, Al-Aqidah kita pada hari ini, seperti Al-Imam Abu Hasan Ash'ari, Al-Imam Al-Maturidi, Al-Imam As-Sanusi, Al-Imam Sultanul Ulama Aiz Abdul Salam, Al-Imam Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum lahir mereka ini, umat Islam berperang kerana membincangkan tentang Allah. Apabila Mu'tazilah sampai kepada ayat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, dia kata semua ni Allah. Dia kata Allah ni Allah ni Allah Allah Allah. Lalu problematik lah. Kan kita ada sifat 20. Kita ni bukan pada zaman Mu'tazilah yang tak ada sifat 20 lagi. Sebelum lahirnya Imam Abu Hasan Ash'ari. Janganlah kita ni pergi mundur ke belakang, kita menyepelekan, melecehkan ilmu yang Allah berikan kepada orang yang ahlinya seperti Ustaz Aziz ni. Seakan-akan kita balik ke zaman Mu'tazilah dulu, pada zaman sebelum 200 Hijriah. Kita dah ada sifat 20. Come on bro, matang sikit kan. Bila kita ada sifat 20, bila orang seperti Ustaz Aziz, guru-guru para arif billah berkata bahawa kita nafikan, yang kita pandang hanyalah Allah. Bukan kita memberi erti, memberi maksud, kita pandang kursi ni kita kata Allah. Kita kata diri kita tak ada, yang aku solat ni Allah, yang solat kita kata kita Allah. Allah Rabbi. Ini betul-betul orang yang tak mengaji sifat 20.
Benda ni dah lama selesai. Dah lama dah selesai. 1000 tahun dah selesai. Para ulama ahli sunnah wal jamaah dah selesaikan meletakkan ilmu tentang ma'rifatullah ni dibahagikan kepada 4, iaitu zat, kemudian sifat, kemudian af'al, kemudian infial. Kita bukan bicarakan tentang zat lagi. Kita bukan membicarakan tentang zat. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, membicarakan tentang zat Allah tak boleh. Kita bukan membicarakan tentang zat. Yang kita sembang semua ni, hanya kalau sehebat-hebat kita pun hanya membicarakan tentang sifat. Kerana sifat pada akidah kita tidak bercerai tanggal dengan zat. Tak bercerai tanggal juga dengan zat. Tapi tidaklah kita berkata bahawa yang sifat itu adalah zat. Masya Allah, memberi keinsafan kepada kita. Kena mengaji juga. Orang-orang yang memberikan fitnah ni, yang memberikan fitnah kepada ilmu sebegini, eloklah pijak balik ke bumi yang nyata. Hang pi mengaji balik sifat 20. Hang tak selesai sifat 20. Sorry to say. Minta maaf banyak. Hang basic pun hang tak lepas. Tiba-tiba nak mai bagi fitnah, nak kata orang sebegini tak betul ke, mengajarkan benda yang sesat ke. Wala'iyatu billah, astaghfirullah sikit. La haula wala quwata illa billah. Pada pandangan saya, kita kena khidmat kepada orang seperti Ustaz Aziz ni. Kerana walaupun saya mengaji 5-6 tahun di Al-Azhar, sambung balik mengaji master, sambung lagi buat PhD, tapi saya tak boleh ceramah macam ni. Saya tak boleh ceramah, saya tidak diberikan wilayah untuk berceramah tentang menafikan keakuan diri ni. Seperti Ustaz Aziz. Jadi siapa yang saya buat? Saya khidmat. Saya kempen, saya sediakan tempat. Saya berikan apa yang saya ada untuk khidmat kepada orang yang diberikan keahlian dalam bidang ini. Cuba kita reverse kita guna pemikiran Edward Di Bono. Kita reverse kan. Saya fikir saya dah balik Al-Azhar 5-6 tahun mengaji, sambung master, sambung lagi PhD konon-konon, ada status ke apa semua. Katalah saya ceramah, saya save, saya buat dalam TikTok, saya mempromosi diri saya. Huduh tak tuan-tuan? Huduh tak? Saya rasa huduh paklah. Saya bubuh buat Facebook, buat apa semua, kemudian saya sebenarnya saya forward pula dekat orang lain. Saya tak ada orang yang khidmat kepada saya untuk mempromosikan ilmu-ilmu saya. Saya rasa something wrong. Ini yang berlaku pada asatizah sekarang ni. Dia mempromosikan diri dia. Lebih bagilah cantik sikit. Kita ni biar khidmat kepada seorang guru. Cari guru yang benar-benar guru mursyid, arif billah, berbaloi-baloi. Kita menumpahkan khidmat kepada orang sebegini. Jadi kita promosikan dia. Apa yang dikatakan, link-link kita sebarkan. Bismillah tawakkalna ala Allah. Jalan, terus jalan. Kata Perdana Menteri kita, lawan, tetap lawan. Ini dalam Pro Al-Aqidah sudah pasti lebih lagi daripada soal politik. Kalau dalam soal politik perbezaan uslub pun dia kata lawan, tetap lawan. Dengan sengau, dengan dengung, alhamdulillah dah jadi Perdana Menteri pada hari ini. Apatah lagi tuan-tuan dalam hal akidah. Bukan lawan tu maksud kita lawan dah. Kita dah ada ayat Quran yang untuk kita. Ayat dia surah Al-Ma'idah ayat 54. Berbunyi, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyartadda minkum an dinihi. Akan tiba satu zaman banyak orang murtad. Andin, daripada din. Din itu terbagi pada 4. Islam, iman, ihsan, as-sa'ah. 3+1. Semua ni adalah ad-din, rukun ad-din. Ada 4 tayar. Ramai umat Islam yang murtad daripada ad-din. Bukan murtad daripada Islam.
Murtad daripada Islam bukan murtad daripada Islam. Dalam ayat ni kata murtad daripada ad-din. Makna dia macam Ustaz Aziz kata tadi, dia tanggalkan. Kalau dia tolak ihsan, sebenarnya dia telah murtad daripada ad-din. Contoh, dia kata tasawuf sesat. Tasawuf ayat acak. Oh, ajaran begini sekarang ni masyhur. Dia tolak ihsan. Dia tolak ilmu mengenal Allah. Ihsan ni kalau cakap kampung ni apa dia? Berdasarkan 4 rukun ihsan. Nampak Allah. Cakap lepas, nampak Allah. Mekut mana ustaz yang kami belajar ihsan ni ialah akhlak. Tengok balik ta'arif dia. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Semuanya bincang pasal macam mana cara nak nampak Allah. Orang boleh kata lagu mana nak kelih Allah tu. Lagu mana nak kelih Allah. Quote unquote. Lagu mana kita nak kelih Allah. Anta abudallah, abdikan diri sungguh-sungguh. Ka'annaka tarahu, seperti mana kau nampak Allah. Fa illam takun tarahu. Seandainya kamu tidak berjaya nampak Allah. Ni nombor 3 ni penting. Seandainya kamu tidak berjaya kelih Allah, fa innahu yara, sesungguhnya dia nampak kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemput masuk tamu, ada tamu masuk. Ustaz. Jadi rukun ihsan ini merupakan rukun yang keempat. Rukun 4. Jikalau ada orang ni bahaya noh. Ayat Al-Maidah surah 54 ni. Jikalau dia menolak aja ilmu tentang kelih Allah ni, maka minta maaf cakap, dia adalah sudah murtad daripada ad-din. Bukan murtad dari Islam, dia tetap orang Islam, dia tetap beriman. Cuma dia hilang satu tayar, iaitu ihsan. Ada pula salah satu daripada orang Islam sekarang ini, Islam juga, tetapi dia tidak beriman kepada qada dan qadar Allah. Dia kata Ali mesti jadi khalifah. Dia meratap sampai ke hari ini. Yang tu murtad daripada iman. Tapi dia orang Islam. Ada orang ni macam ni, orang lagu ni ada. Dia merataplah sampai ke hari ini, sepatutnya Saidina Ali lah menjadi khalifah. Oh, sampai ke hari ini dia punya ratapan dia. Orang yang macam ini, dia murtad daripada iman. Tapi dia orang Islam. Tuhan dia Allah. Nabi Muhammad. Dia berpuasa, dia zakat, dia pergi haji. Kalau pergi haji boleh nampak mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dia murtad daripada iman. Tapi dia orang Islam. Betapa benarnya ayat Al-Maidah 54 ni. Akan tiba satu zaman nanti ramai sekali orang murtad. Akan tiba satu kaum yang ni yang nak cakap yang ni. Nak cakap tentang satu golongan dia, ciri dia kasih sayang. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ciri utama dia kasih sayang. Jadi nak balik pasal lawan tetap lawan tadi tu. Bila kita kata lawan tetap lawan, bermaksud kita berkasih sayang dengan mereka. Selama ni yang kita dengar ceramah daripada Ustaz Aziz, berkasih sayang. Yang kalau kata yang jahat di seluruh dunia ni ialah aku. Orang lain semuanya baik. Ini memang ciri ahli sufi. Orang lain semuanya baik. Kalau tanya siapa jahat, aku. Siapa Wahabi, aku. Siapa Syiah, aku. Siapa sesat, aku. Orang lain semua nampak baik. Ini ciri-ciri ahli sufi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini betapa kasih sayang dan kecintaan yang dibawa oleh para arifin billah ni. Sebenarnya ingin menyebarkan kasih sayang. Tidak lain dan tidak bukan bercakap garang. Nampak aja garang. Tapi sebenarnya siapa yang kenal para arif billah? Allah. Kasih sayang melimpah-limpah. Kasih sayang membuak-buak. Tak boleh tengok orang susah, pasti mengalir air mata. Tak boleh tengok orang susah, akan pasti mengalir air mata. Tengok, kadang-kadang tengok
Tak payah tengok orang susah. Jangan nanti kita tengok video orang susah. Tak dapat nak menahan air mata. Belit pun deras. Tak dapat nak halau kerana melihatkan susahnya saudara kita. Susahnya saudara-saudara kita. Kita di sini hidup dalam keadaan yang sangat diulit kesenangan, diulit kemewahan. Kita hidup di setiap hujung bulan. Di setiap hujung bulan ada gaji masuk. Perniagaan yang menjadi makanan yang mewah. Tepi keliling rumah ada ayam, petik pokok ada ulam-ulaman. Tapi saudara-saudara kita yang kita lihat di Timur Tengah, di Palestin, di Syria, musim sejuk sampai tak ada makanan, pokok-pokok, daun selai pun tak ada. Jadi hati membuak-buak nak bantu. Kita hanya mampu doa, ya Allah, izinkanlah kami nak tolong mereka, ya Allah. Izinkanlah kami nak tolong mereka, ya Allah. Jadi saya rasa saya dah terlebih masa ni. Saya serah kepada Pak Lang pula lah. Ampun maaf saya ucapkan tersilap kata, terada keakuan diri, semua itu adalah kelemahan diri saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dan menyusun kita pada pagi ini berada di dalam Raudhatul Jannah, iaitu taman-taman daripada taman syurga, insya-Allah. Majlis kita bersama dengan kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu majlis kita nak meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seluruh alam dan seluruh muka bumi ini. Kita nak besarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan nombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita nak usahakan supaya kita nak buang, keluarkan dan kita nak nafikan keakuan diri kita. Kita nak masukkan hanyalah kudrat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita bangun pagi, kita nak bangun dengan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak letakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb dan sebagai tempat pergantungan kita. Allahus Samad tu, masya-Allah. Kita dah dengar banyak sangat dah, masya-Allah. Supaya kita benakan akidah ataupun tauhid kita ini supaya mantap ke arah haqqul yaqin, ke arah kita benar-benar yakin bahawa Allah SWT lah Malik Yaumiddin. Macam Ustaz terangkan tadi ni, bukan saja pemerintah pada hari kiamat kita dengar macam tu sebelum ni, Malik Yaumiddin tu, tapi Malik pemerintah sekalian alam ni daripada hari ini hinggalah keseluruhannya semua di dalam pemerintahan dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah. saya tanya balik apa yang Ustaz Ahmad bagi hadis tadi ni, hadis daripada hadis Jibril yang kita bisa dengar tu, hadis Jibril tu yang mana Jibril AS datang menghadap baginda Rasulullah SAW dan bertanyakan 3 ataupun 4 soalan lah. Apakah Islam, apakah iman dan apakah ihsan, dan bilakah berlakunya hari kiamat. Dan hadis ni masya-Allah saya belajar daripada almarhum Tok Ayah dululah. Di sini juga tempat yang sama ni. Masya-Allah masa tu. Hari ni pun belajar lagi daripada ustaz-ustaz di sini dan juga Al-Fadhil Ustaz Aziz, masya-Allah. Hadis yang sama ni. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Masya Allah, kita nak usahakan supaya kita menyembah Allah SWT, mengabadikan diri kepada Allah SWT, seolah-olah kita, bukan seolah lagi kita nampak Allah Ta'ala. Tarahu tu kita nampak Allah Ta'ala. Bukan saja kita nampak penglihatan kita, tapi pendengaran hati kita dan segala-galanya kita tuju ke arah Allah SWT. Kita berkehidupan dengan Allah SWT, itu yang lebih tepat lagi. Hidup kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya-Allah, begitu berkat sekali majlis-majlis yang kita adakan ini. Kerana apa? Dia Allah Taala dah menyusun, mengatur begitu elok dan begitu sempurna sekali, supaya kita bawa kepada sekalian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hinggalah hari kiamat, insya-Allah, supaya semuanya selamat, semuanya mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benar tauhid, mengesahkan Allah SWT sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri. Itulah supaya amal ibadah kita semata-mata itu kerana Allah SWT. Jadi insya-Allah itulah sedikit perkongsian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan lah, daripada kekurangan diri saya. Saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah rahmat pada pagi yang mulia ini, dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia, alhamdulillah, bersama dengan tetamu-tetamu kita yang ada di sini, bertambah keahlian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panggilan tu datang daripada Allah, bukan daripada kita. Itu dia, itu yang besar betul rahmat, kebesaran Allah, yang seperti dikatakan di surah Maliki Yaumiddin. Itulah kebesaran Allah. Kedatangan ini kedatangan siapa nama? Syekh Azrul, akak apa itu disebabkan Maliki Yaumiddin tadi tu, kebesaran Allah menggerakkan kita ke sini. Itu dikatakan sama yang kita di sini. Alhamdulillah. Jadi sedikit perkongsian yang kita nak nyatakan pada pagi ini tak lain menghala tujukan ke arah keesaan Allah SWT. Yang dikatakan kena bedah siasat betul-betul dalam Al-Quran tu. Tapi yang pentingnya la ilaha illallah. La tu apa dia? Bedah siasat dia apa dia? Menafikan segala keakuan diri kita. Semua la kan. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, kita ada sebut nama tadi Syekh Abdul Qadir Jalani tadi kan. Dia dah pecahkan. Kitab-kitab dia pecahkan, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun. Semua la tiada, yang ada hanya Allah, Esa semua. Jadi Ustaz Ahmad Azai pun ada cerita tadi bab guru mursyid, guru pembimbing rohani. Kita perlu ada benda ni. Bedah siasat ni perlu ada benda ni, perlu ada pembimbing rohani. Seperti Ustaz Aziz beritahu dulu, la ilaha illallah ni perlu ditalkinkan. Perlu ditalkinkan. Seperti mana dia kata tadi, Maliki Yaumiddin tu pun ditalkinkan, diceritakan. Macam ni ditalkinkan ni diceritakan lah. Perlu ada seorang guru mursyid mana-mana pun, bukan di sini je. Kalau nak sebut saya nak sebut saya lah, salah seorang admin Cahaya, akaun YouTube Cahaya Online. Kalau tanya saya pun berapa nombor telefon Ustaz ni, saya tak akan bagi. Dan saya tak akan jawab pun kat dalam tu, sebab Allah Ta'ala akan aturkan. Seperti saya nak cakap terus terang lah, Haji Mokhtar, itu orang yang dijumpa sendiri yang daripada Allah Ta'ala. Tak ada nombor telefon, tak ada apa, dia datang. Contoh, saya nak bagi. Jadi yang disebabkan inilah yang dikatakan perlu ada guru mursyid membimbing kita. Guru mursyid mana-mana pun ada, tapi perlu mentalkinkan benda ni, la ilaha illallah ni. Bedah siasat benar-benar la ilaha illallah ni. Apa dia yang nak kita bawa dalam kehidupan harian kita. Kita dengar Maliki Yaumiddin tu pun Allah Ta'ala dah buka Al-Mukashafah wa Ibnu Fuqara. Kita ni nak dengar ni pun kena fakir. Nak dengar kita sama-sama ramai-ramai ni nak
Yang pendengar-pendengar YouTube ni pun kena fakirkan diri kita. Fakir, tak ada apa, dia je. Esa semua. Perkataan-perkataan Allah, pendengaran-pendengaran Allah dan semua. Baru dia akan masuk ke dalam rohaniah. Yang mendengar, yang melihat, yang apa semua, dia akan masuk olahan-olahan tu. Jadi, olahan tu apa dia? Dia akan ajar. Dia akan ajar, okey, ni ujian kau ni. Yang ni cara dia macam ni. Ini cara dia bercakap macam ni. Ya, itu yang dikatakan kita ni dikontrol. Sama dia kata tadi kan. Dikontrol oleh Allah SWT. Kita ni dikontrol oleh Allah Ta'ala. Bukan kita yang kontrol diri kita. Kita ni asal tak ada, dia yang ada, Esa. Tapi apabila dizahirkan di muka bumi ni, di perut ibu kita ni, kita rasa kita yang ada pula. Dengan permainan-permainan Yahudi. Ini kita nak berbalik kembali kepada Allah ni. Kita nak mengaji ni ilmu kenal diri, kenal Allah bersama dengan guru pembimbing rohani, siapa-siapa, untuk kita mentalkinkan benda ni, untuk kita dengar talqin daripada guru pembimbing rohani, datangnya daripada kalam Allah. Kalam Allah, tak ada dia tak ada diri dia. Dia yang Rasulullah pun tak ada diri dia. Nyampaikan kepada para sahabat. Jadi daripada Rasulullah SAW, para sahabat, dah masuk suara Anwar sikit saya ikut. Para sahabat semua sebab saya panggil Anwar Ibrahim datang ni. Alhamdulillah, pemimpin kita kan, untuk sama-sama dengar rohaniah dia. Ustaz Ahmad dah sebut seru, suara sengau apa. InsyaAllah sama-sama kita. Jadi itulah untuk kita sama-sama bawa dalam kehidupan harian kita ni. Itulah kenal diri, kenal Allah. Moga-moga pada pagi ini dengan kehadiran tetamu kita yang ada ni mendapat barakah. Mendapat kita sentiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendengar talqin-talqin daripada guru pembimbing rohani. Dan kita ni Allah Taala dah buka dekat YouTube channel ni, YouTube channel Cahaya Online ni, sama-sama kita dengarkan ulang-ulang, insya-Allah dengan cara beradab. Beradab tu apa? Nafikan ke akal diri kita. Dengar tu dengan pendengaran Allah. Insya-Allah kita akan dapat sesuatu olahan yang rahsia dalam rahsia tu. Rasa dia akan rasa tu. Dalaman rasa tu dia akan dapat rahsia di sisinya. Allah Taala akan didik kita. Kita silap pun Allah Taala bagi tahu. Kita memang banyak silap lah, saya lah. Tapi dia akan bagi tahu. Dia ajar kita seronok. Allah Taala ajar kita ni seronok. Macam Ustaz saya cakap tadi kan, bukan wajib lagi, keseronokan dalam solat. Solat tadi kan, solat tu menyambung dengan Allah SWT. Ritual is ritual, tak apa, itu ritual, memang tak ada, semua dia je. Bawa kepada luar solat, dia sentiasa solatun daimun, bergerak apa semua kan, dididik oleh Allah SWT. Seronok berkehidupan dengan ni, Allah seronok. Tak dapat dia ceritakan. Tu sentuhan guru-guru mursyid kan, bila dia sentuh kita, kita akan dapat yang dikatakan segarnya iman kita segar dalaman kita ni. Itu perlunya kita ada guru mursyid, pembimbing rohani kita. InsyaAllah sekian daripada saya pada pagi ini. InsyaAllah sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buka tudung ke? Tak apa ya? Assalamualaikum Ustaz. Kau ada sikit soalan. Okey. Tadi Ustaz ada sebut kebanyakan manusia sekarang ni ataupun kita banyak melakukan syirik-syirik yang tidak sedar. Jadi boleh Ustaz bagi contoh dalam kehidupan kita yang kita lalui setiap hari kan, dengan zaman sekarang ni, apakah contoh-contoh syirik yang tidak sedar itu? Boleh Ustaz? Okey, baik. Yang kedua boleh Ustaz? Ada soalan lagi? Okay, itu dia. Okey. Terima kasih. Okey, yang kedua, kemarin ada Ustaz sebut juga kisah secawan teh. Ada kat dia tulis sini, tapi kat dia tak dapat keterangan yang lanjut berkaitan dengan falsafah secawan teh tu dengan ma'rifat, syariat, tarikat dan hakikat. Boleh Ustaz ulaskan sedikit? Okey. Dan yang ketiga, ada juga Ustaz sebut tadi belitan iblis.
apakah contoh-contoh ataupun bukan contoh, cara-cara mengatasi belitan iblis dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang? Boleh Ustaz? Okay, terima kasih banyak-banyak pada Ustaz. Allah. Alhamdulillah, berat juga nak menjawab. Sebab apa ni, soalan pun daripada Allah. Nak jawab pun Allah juga. Betul. Jadi nak jawab pun Allah, saya tak boleh nak jawab. Cuma syirik ni tadi yang berlaku banyak dalam kehidupan kita ni adalah ada keakuan diri tu. Bila rasa ya, contoh ya Kak ya, contohlah kita ngangkat air aja, kita ngangkat, kita tak sedarkan bahawa yang ngangkat tu tadi Allah, syirik dah tu. Orang kata saya mandai-mandai, tapi itulah kalau kita dah kenal betul-betul Allah, takut kita nak gerak, sebelum kita nak gerak kita kena hadirkan dia yang gerakkan kita. Kerana dia yang menghendakkan kepada kita, memberi kudrat untuk kita ngangkat cawan tu tadi. Tapi kita lupa, kita rasa kita pula. Kan ada dua dah. Kita ke ada kuasa atau dia mutlak kuasa tu hanya Allah. Jadi kalau kita duduk di situ, kita pun aman. Sebenarnya Allah nak bagi kita aman. Jangan pasang diri kau. Pasang je diri kau ada dua, maka tak boleh ada dua. Itu kita dah mensekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apatah lagi kita angkat takbir atau ihram, kita rasa aku usolli, itu aku. Usolli kan aku. Itu mau dibuang tu. Tak mau. Kalau pakai itu lagi, makna kita nak ngaku lagi kita yang solat. Mana boleh. Kudrat siapa kita pakai untuk berdiri solat tu? Kalam siapa yang kita puji tu? Siapa yang suruh kita sebut nama Allah? Kehendak muridun daripada mana? Itu kalau kita soalkan kepada orang yang bukan daripada, dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah, dia tak akan tahu ni kesyirikan yang tersembunyi ni, yang berlegar dalam kehidupannya. Jadi kita kesian. Jadi Allah SWT tu menjelaskan, jangan ada keakuan diri. Maka tu Allah bagi kalimah yang paling sakti, iaitu kalimah la ilaha illallah. Tak ada. Jangan kau ada kan. Tu kalimah tu awal-awal lagi Allah bagi tu. Siapa Nabi pun, Nabi Adam sampai 124,000 Nabi, semua pakai la ilaha illallah. Tak ada satu Nabi tak pakai tu. Semua pakai kalimah sakti tu. Sebab apa? Nafikan diri kau, nafikan semua, tak ada daya upaya. Yang ada hanya Allah. Tapi kita tak selesai berdasiasat. Tak jumpa orang yang boleh kupaskan sampai kita faham betul-betul syahadah tu tadi. Kita hanya syahadah kita di mulut. Tak syahadah tu betul-betul dengan mengimani para nabi yang berpegang nyata yang ada hanya Allah. Para wali Allah yang nyata jelasnya mengatakan Allah je yang kuasa. Dia tak nampak lain ada kuasa. Kita tak jumpa ataupun kita tak mencarinya. Ada, Rasulullah kata. Ada. Tapi kita ni buat tak tahu. Lengah. Dan kita tambahi pula dengan keakuan diri kita. Biarkan lama-lama. Kita hidup dalam kesyirikan. Jadi kalau saya nak jelaskan nanti lagi susah. Lebih baik belajarlah kenal diri. Jumpa mursyid. Lagi mudah. Kita sendiri akan dipahamkan nanti. Kalau nak jelaskan macam-macam, kita buat kesyirikan. Kita makan ni, kita rasa telur ayam kampung ni bagi khasiat kepada aku. Syirik dah. Halus tu siapa yang nak sedarkan? Jadi belajarlah. Belajar nanti automatik Allah akan ajar kita. Tak kena ni. Semua kita akan bersandar pada Allah nanti. Di situ. Tak payah nak sebut banyak-banyak dah nanti kan. Belajarlah, lagi senang. Saya hanya kupaskan sikit-sikit macam mana yang kita belajar. Kita dibagi faham oleh Allah. Inilah akhlak yang Nabi Muhammad SAW belajar langsung kepada Allah. Akhlak ni. Supaya jangan ada keakuan diri. Akhlak kita tu. Ya? Pertama nak ikut jejak langkah Nabi adalah akhlak. Tak ada keakuan diri. Tu akhlak ni. Kemudian yang nombor 2 tadi soalan tu. Apa Kak tadi? Tak ingat dah saya tu. Belitan. Apa? Air teh tu. Air teh dulu. Teh. Contoh teh ni. Teh tu dia nak tumbuh, nak matang, pucuk dia ambil katalah 6 bulan. Teh tu benih dia siapa jadikan? Jadi tu syariat ni aja tu. Kita nampak teh, daun teh tu kan. Jadi syariat. Semua ni gelas buat air. Itu yang kita nampak ni semua syariat. Syariat tu makna
af'al Allah. Bentuk ni jadi jenis air ni tak boleh dia bentuk air Nescafe, tak sama. Milo tak sama. Jadi af'al dia esa dah. Kemudian kita gunakan tarikat tadi. Tarikat tu atas nama tu tadi, asma, tarikat untuk menjalankan, untuk mengetahui sifat tu tadi. Sifatnya pun esa. Kita pun minum. Gerakkan siapa? Tarik jalan Allah juga. Dia juga. Af'al pun dia, asma nama T tu nama dia. Bergerakkan sifat pun untuk kita ngambil pun dia. Masuk ke mulut kita, kita terasa di lidah kita itu hakikat. Hakikat tu siapa yang bagi kita mengetahui rasa tu? Allah, betul? Kemudian siapa yang memberi, ngurniakan tu rasa tu tadi, siapa? Kalau T tu macam tu sedap rasanya, engkau yang mengurniakan tu lebih sedap ya Allah. Itu kita berhenti kat situ, mengesakan Allah, bukan berhenti kat rasa T tu, tak selesai lagi. Mesti esa af'al tu, esa asma nama T tu, esa sifatnya, esa zatnya. Empat-empat. Keempat-empat ni syariat, tarikat, hakikat, seiringan, tak berpisah kan? Tak berpisah, mana boleh pisah? Itu maknanya, faham ya? Jadi semua, apa pun. Ini satu, tapi sebenarnya semua dikaji, tafakaru ini. Semua itu. Semua berjalan dengan af'al, asma, sifat dan zat Allah. Syariat, tarikat, hakikat, mari berjalan seiringan sebenarnya. Bagus soalan Kak ni, untuk bukakan lagi pendengar-pendengar punya YouTube untuk itu cukup itu cukup untuk tu. Nanti apa pun kita renung, tafakur sikit langit dan bumi, sekalian alam, itu jugalah dia. Sipir yang Allah bagi untuk nyatakan diri dia tu gitu. Tak lain, tak lari tajuk pun. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Belitan tadi. Itu sama juga jawapan yang nombor 1 tadi. Asal ada keakuan diri, kita kena belitan. Sebab punca menjadi kita ni dibelit oleh belitan iblis, syaitan, penipuan dajjal, itu puncanya bila ada je keakuan diri, mereka akan menyambar membelit kita. Dia akan memujuk kita, betul engkau hebat. Gitu. Keakuan diri kita ada. Dia akan datanglah. Engkau memang hebat. Engkau kat sini, kat Perlis ni, engkau seorang yang ajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Orang lain tak ada. Saya pun dengar, kena belit lah saya. Yang bagi belit tu, dia lah dengan bisikan-bisikan tu tadi. Nak naikkan lagi keakuan diri saya. Itu maknanya belitan yang kena. Ya? Dia naikkan lagi. Tapi kalau kita tak ada keakuan diri, engkau semua ya Allah, tak ada aku ya Allah. Maknanya kita ahad, esa dia semua ya Allah. Yang boleh lakukan ni semua engkau ya Allah, rahmat engkau ya Allah. Yang puji ni pun engkau, yang asyik ni pun engkau dengan engkau ya Allah. Tak ada. Tak kenalah kita. Tapi kita rasa aku ada ilmu, aku hebat, habis. Datang dia nyambar belit kita. Tu dia jaga kat situ insya-Allah. Keempat tadi ada lagi yang tu? Habis dah insya-Allah. Ya boleh insya-Allah. Tak apa, bagus. Ada. Insya-Allah tak apa. InsyaAllah Allah bagi faham dia soalan daripada Allah. Allah juga nak jawab. Kita tak ada apa. Dalam masyarakat Melayu, kita selalu mengucapkan bila orang bagi perintah, kita ucap terima kasih, kita beri ke orang, kita ucap terima kasih dan saya ikhlaskan pemberian ini. Adakah itu menunjukkan keakuan diri? Nak kena cakap ini ke? Tak apa. Boleh juga. Assalamualaikum Ustaz. Lagi saya mohon maaf banyak persoalan. Tak ada apa, tak insya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Dalam masyarakat Melayu, kita memang dititipkan dengan ibu bapa kita yang membentuk kita bercakap beradab. Contohnya bila kita beri orang terima makanan ke apa kan, dia ucap terima kasih. Kita bagi pun kita ucap terima kasih. Dan ini pemberian ikhlas dari saya. Adakah itu menunjukkan sifat keakuan yang ada pada diri kita? Itu alhamdulillah. Itu soalan tu memang pelik sikit lah. Soalan ni pelik lah tu. Makna bagi saya. Sebab apa? Kita tukarkan aja. Dia pelik tu, kita tukarkan. Allah ni maha buat yang aneh-aneh maknanya. Jadi kita rasakan itu daripada Allah ya.
Tukar itu je, mana ini daripada Allah. Persangkaan kita tu kita tukarkan ni daripada Allah. Maka kita akan tak ada meragui, was-was lagi. Sebab kita dilatih. Yalah. Kita itu cukup cantik. Tak payah ungkap lah. Tak payah ungkap. Allah. Itu semua daripada Allah punya susunan. Okay. Terima kasih banyak. Ya, sama. Terima kasih. Ya. Ya. Alhamdulillah. Saya Maulana okey, boleh Ada nak soal apa-apa bagi sikit. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita duduk majlis pada hari ini adalah majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat turun 70,000 paling sikit turun dan mendengarkan. Dan juga para roh-roh. Siapa aja yang kita ingat roh-roh tu, pasti tu lintasan tu menyuruh mengikuti. Jadi bagi saya senang. Saya sekian alam dengar saya. Talk ni saya gambarkan bukan satu stadium, sekian alam dengar. Sebab ni bukan perkataan saya, ini kalam Allah. Jadi saya malam pun kita dah hantar semua sekian alam, kita hantarkan terang nur tadi. Sekalian alam. Bukan alam tu duduk daripada dalam. Tadi alam tu di luar dan sekalian alam ditutupi oleh nur, kita nyambung nur Allah. Jadi semua sekian alam, baik iblis, baik siapa pun, kita mana dia tak boleh lari mana, mendengarkan keesaan Allah SWT. Jadi kita bersyukur, malaikat pula disuruh oleh Allah, roh-roh bersih semua tunggu, mana menyaksikan. Allah suruh menyaksi, Allah tahu, Allah suruh malaikat. Kemudian naik malaikat. Menanya apa, ibarat naik lah. Mana Allah tanyakan, apa yang telah kau dengar kepada hamba-hambaku yang di bumi ni tadi, yang aku suruh turun. Tak lain ya Allah, dia hanya menceritakan tentang keesaan, keagungan dirimu, kebesaran. Tak ada dia cerita pun untuk keakuan dirinya. Wahai malaikat, wahai roh-roh, pastikan engkau menyaksikan bahawa dia ni di muka bumi ni, hamba-hambaku ni tadi, adalah kekasihku. Maknanya kalau kita duduk aja dalam majlis ni, siapa-siapa kecil besar tua muda sekeliling kita dicop oleh Allah dan disaksikan oleh 70,000 malaikat paling sikit, kita ni kekasih Allah. Kalau kita ibadah 60 tahun belum tentu dapat gelaran kekasih Allah. Tapi kita duduk dalam majlis ni, dengar aja. Sama-sama nak kita ngesahkan Allah, nak cari jalan nak ngesahkan Allah, tak ada keakuan diri. Cukup sayang Allah SWT. Itulah saya kata, tak ada lagi yang lebih Allah Ta'ala sukai. Ilmu mengenal Allah. Yang mana Rasulullah SAW, sahabat tanya, apa amalan paling hebat, paling tinggi? Rasulullah jawab lain. Rasulullah ilmu mengenal Allah. Sahabat kebingungan, kami soal lain. Tapi Nabi tahu sebenarnya. Tapi sahabat kebingungan. Dia ingat Rasulullah tak faham. Dia ulang balik. Ya Rasulullah, kami bertanya tentang amalan paling hebat. Iya, Rasulullah kata. Kalau amalan kau tinggi macam mana pun, tapi tanpa kau ada ilmu mengenal Allah, tak akan memberi manfaat. Tetapi kalau sedikit kau ada ilmu mengenal kau mengenal Allah dan sedikit amal kau dimanfaat, Allah terima, Allah suka kepada orang yang kenal Allah beramal daripada orang yang banyak ilmu dia, banyak amal dia tapi dia tak kenal Allah. Berat tu. Ini ada hadis dia jelas. Jadi berbondong-bondong sahabat-sahabat belajar mengenal Allah. Dan Rasulullah beritahu, aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku. Sahabat kebingungan, macam mana kami nak kenal Tuhan dari Tuhan? Maka Rasulullah kata, akulah mursyid. Maknanya, guru yang nak membimbing, ikuti aku. Setelah nanti engkau dah dapat kenal Allah, sebenarnya engkau bukan belajar dengan aku, kata Rasulullah. Engkau belajar daripada Allah. Tak ada orang mengenal Allah daripada makhluk, melainkan daripada Allah. Jadi kalau dah dapat ni semua, bukan belajar dengan siapa-siapa guru mursyid. Sebenarnya kita belajar dengan Allah lah sebenarnya. Itu hakikat sebenarnya. Bila kita belajar mengenal Allah daripada makhluk, sebenarnya tidak pada makhluk setelah kita mendapatinya tadi. Tu insya-Allah ya. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Nabi.